السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب زدنا علما فقهنا في الدين. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmat-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini dan juga nikmat Al-Quran yang masih bersama dengan kita. Kita masih lagi dalam surah Qaf, kita akan mulai baca ayat ke-19. Ayat yang ke-19 daripada surah Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلئت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Sadaqallahul Azim. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya selaku amal yang salih dan menjadikannya sebagai cahaya pada hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita, dan menjadi ubat pada segala penyakit, penguat pada segala kelemahan, dan seterusnya menjadi pimpinan kepada kita semua dan menjadi harta kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Pengajian kita ini adalah pengajian yang agung. Sebagaimana saya dah sebut banyak kali, kecil besar pengajian ini dia bergantung kepada kecil atau besarnya benda yang kita belajar. Kalau kita belajar atas benda besar, maka ilmu tu ilmu yang besar. Kalau kita belajar atas benda kecil, maka ilmu tu ilmu kecil lah. Kalau kita belajar atas benda yang agung, maka ilmu tu dipanggil ilmu yang agung. Mana lagi yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana lagi yang lebih agung daripada kalamullah? Tak ada dah. Quran ni kalamullah. Kalamullah ni sifat Allah Ta'ala. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya mukjizat Nabi yang masih ada, yang kekal sampai kiamat, ialah Al-Quran.
Tak ada dah mukjizat lain. Jadi hak inilah kita kena betul molek fikir, world view kita, pandangan kita tu biar betul molek, biar kita dan juga masyarakat kita ni biar berasa besar kepada benda besar dan berasa kecil pada benda kecil. Jadi lala ni masyarakat kita masih lagi orang panggil juling ni mana tengok tak betul, tengok benda tu tak betul. Jadi hak besar dia berasa kecil, hak kecil tu dia berasa besar. Akhirnya hak besar tu dia kecil, hak kecil tu dia besar. Jadi huru-hara dalam masyarakat, dah huru-hara dalam kehidupan. Jadi perlu pada penyusunan semula hidup. Perlu pada penyusunan semula hidup ni biar betul. Oleh kerana hidup ni sekali sore aja, maka kita kena memanfaatkan hidup ni sepenuhnya. Jangan sama sekali bazir, dan jangan sama sekali khianat dan pecah amanah, dan orang panggil buat tak tentu hala terhadap benda yang sangat mahal, iaitulah hidup ni. Sebab kos hidup yang ditanggung oleh Allah Ta'ala pada kita ni, sore-sore ni cukup mahal. Sehari-hari ni kalau kita nak tanya, kalau kita buat kos lah, Allah Ta'ala cara kita sehari-hari ni, Allah banyak harga dia. Kalau kita kena bayar cukup-cukup mahal. Tapi Allah yang maha pemurah, maha penyayang, diberi percuma, dan kita dikira hamba yang sangat bertuah. Sebab tu kita kena bersyukur. Dan sebagaimana hamba dah sebut banyak kali dah, hidup ni ada berapa penggal semua? Tak ingat lagi kah? Hidup ni ada 7 penggal. Nak ulang sekali lagi. Hidup ni ada 7 penggal semua. Tolong pakai ingat. Kalau boleh tulis molek, tepek dinding kau, tepek mana kau, biar kita faham ke mana kita ni, daripada mana, lah ni duduk mana, lepas pada nak pergi mana, lepas tu nak jadi lagu mana. Sebab manusia ni duduk mana pun dia nak kesini, dia tak asyik susah. Dia nak kesini, dia tak asyik susah. Oleh kerana itu maklumat awal yang kita dapat daripada sumber wahyu, daripada sumber Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mempunyai maklumat yang benar. Hingga siapa kalau tak percaya tu jadi kafir nah. Nak ayat benda tu benarnya. Hidup ni ada 7 penggal. Penggal yang pertama ialah kita hidup di alam roh. Itu sudah selesai bagi kita. Bagi orang lain, anak cucu kita tu tak selesai lagi. Yang kedua, penggal kedua, kita hidup dalam perut ibu. Itu penggal kedua, pun sudah selesai bagi kita. Penggal yang ketiga, kita hidup di dunia ini. Nampak tu? Kita duduk atas dunia ni, penggal yang ketiga. Dan dunia ni berbanding dengan akhirat, dia hanya 1% sahaja. Rahmat Allah yang ada dalam dunia ni hanya 1% sahaja. 99% lagi duduk di dalam akhirat, the last world, alam akhir sekali. Kemudian penggal yang ketiga ni akan habis. Bila habis penggal? Apabila hidup kita dibubarkan. Kalau parlimen berubah, hidup kita pada juga dibubarkan. Bila hidup kita dibubarkan, itulah ayat yang ke-19 menyebut wajaat sakratul maut. Itu pembubaran hidup. Hidup kita tiap-tiap orang ini dibubarkan. Wajaat, dan apabila sampai ajal, sakratul maut, apabila sampai ajal, datanglah sakratul maut. Asal makna sakrah tu mabuk. Asal makna sakrah ni mabuk. Mabuk. Al-maut tu mana mati. Jadi hari ni kita tak ada pengalaman lagi ni. Jadi apabila hidup ni dibubarkan, penggal yang ketiga ni dibubarkan, maka masuk penggal yang keempat. Penggal yang keempat ni ialah dalam kubur, alam barzakh.
Sakratul maut tu asal makna dia mabuk. Maknanya orang nak mati ni dia pening. Dia pening, akal dia pun akan hilang. Dia mati dalam keadaan mara panggil akal pun tak terasa apa satu dah. Mabuk, orang panggil mabuk maut. Sakrah juga dengan makna syiddatul maut, iaitulah sakit kerana nak mati yang boleh menghilangkan akal seseorang. Sebab tu mati ni dia start pada atas kan. Start pada atas, daripada palut kau turun sampai kaki. Dia kata ni. Tu kita tengok orang matilah, kita mati seridak lagi ni. Apabila datangnya sakratul maut ini, mabuk nak mati ni ataupun sakit nak mati ni, bil haq membawa kebenaran yang dijanjikan. Siapa boleh menafikan mati? Siapa yang boleh mengingkari apa yang berlaku tentang mati? Tak ada siapa pun. Hanya siapa doktor paling pakar pun tak boleh buat apa. Dalam ni kita boleh tengok pergerakan nyawa melalui satu mesin di hospital. Kalau orang dekat nak mati kan, boleh kita tengok habis saja nyawa, naik kosong di mesin dia tu, kosong, habis. Doktor pun pakar dia tengok, doktor pakar pun pakar dia tengok, tak boleh buat apa. Bil haq ni maknanya dengan benar-benar berlaku. Dengan benar-benar berlaku. Tak ada siapa dia boleh nafi, tak ada siapa dia boleh tolak, tak ada siapa dia boleh engkar tentang berlakunya mati di seluruh dunia. Bil haq juga dengan membawa makna mati itu sendiri bil haq dengan membawa kebenaran yang telah dijanjikan. Iaitulah Allah sudah berjanji kullu nafsin za'iqatul maut, setiap ia bernyawa dia akan merasai mati. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Jadi kalau janji Allah tentang mati itu benar-benar berlaku, maka janji Allah untuk menghidupkan semula manusia pun akan berlaku juga, supaya mati juga. Zalika, serta dikatakan kepada sesiapa yang sebelum itu tidak mengakui perkara yang benar itu. Sebab dalam dunia ni ada manusia-manusia yang engkar tentang mati, dan engkar tentang hidup selepas pada mati, dan engkar mengatakan hidup ni setakat ni je, tak ada dah hidup yang lain. Itu kira hak kafir lah tu, kira hak kafir. Hak tidak kafir, hak tidak Islam ni, walaupun dia tidak engkar, dia tidak engkar tentang hidup sesudah mati, dia tidak menafikan, dia percaya. Tapi sikap dia, perangai dia, bawaan hidup dia, watak dia serupa dengan orang engkar juga. Serupa dengan orang engkar. Dia tak bercara, dia tak berdali, dia tak ambil berat, dia tak beradu, dia tak berani, dia tak mengendah. Jadi walaupun dia tidak engkar, tapi serupa dengan orang engkar juga lah. Tak bersiap sedia dan sebagainya. Cuma dia tak engkar je. Tapi dari segi persiapan, dari segi kesungguhan, dari segi apa, perangai serupa. Walaupun ayat ni membicarakan kepada orang yang kafir, tapi orang Islam pun ada perangai kafir ni. Zalika, serta dikatakan kepada sesiapa yang sebelum itu tidak mengakui perkara yang benar itu. Zalika, itulah apa dia mati ni. Ma kunta, itulah perkara yang engkau, kunta tu adalah engkau tahid. Tahid mana mengelak diri. Tahid hadaya hidup mana mengelak minhu, daripadanya. Inilah dia mati yang benar-benar berlaku, yang engkau senantiasa duduk mengelak diri daripada mati. Tak ada siapa dia nak mati ni. Mati ni semua orang pakai elok berlaku. Dia pakai cari jalan, kalau boleh tebuh dia tebuh. Kalau boleh bayar dia bayar. Tapi tak boleh dielakkan. Inilah dia mati yang akan berlaku, yang mana kamu semua pakat mengelak diri. Itulah apabila sudah mati,
Maka masuklah orang panggil dalam siri kehidupan pengai yang kepak. Siri kehidupan pengai kepak, iaitulah dalam kubur ataupun juga dipanggil alam barzakh. Alam barzakh mana alam yang tersekat, barzah ni maknanya halangi. Nak balik ke dunia pun tak boleh, nak pergi ke akhirat kepada mahsyar pun tak boleh lagi. Duduk situ dulu. Nak gila sana, nak jumpa lagi akhirat pun tak boleh lagi, nak jumpa lagi balik semula ke dunia pun tak boleh. Itu mana barzakh. Barzakh mana halangi ataupun hadangi ataupun sekatan ataupun dinding. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tawasyahul maut, Nabi kita sendiri apabila dia dekat nak mati, dia berlaku sakratul maut, menyebabkan dia tak khabar, dan dia pun akal pun sudah mulai kurang. Ja'ala yamsahul ard, dia pun peluh dan dia sapu peluh daripada mukanya. Peluh muka dia, Rasulullah sapu muka. Rasulullah berkata, subhanallah, subhanallah, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya mati ni la sakarat, ada perkara yang menyebabkan sakarat. Apa? Seksa ataupun sakit ataupun mabuk nak mati. Setiap orang itu dia ada sakaratul maut, dipanggil mabuk ataupun pening ataupun sakit nak mati. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pesan Rasulullah terakhir sekali dekat dia nak mati, dia tak besar melalui saka berapa dak. Perkataan Siti Aisyah menceritakan bahawa perkataan yang paling akhir dikeluar oleh Rasulullah dekat dia nak mati ialah as-salah wa ma malakat aymanukum. Maksudnya jagalah semaya dan jagalah orang-orang di bawah tanggungjawab kamu. Itu amanat Rasulullah terakhir sekali. Tidaklah kata duk kebun orang boleh tutui kau ni, tanahnya dak, sebab Rasulullah tak ada harta benda. Sebab perjuangan Rasulullah bukan perjuangan untuk nak cari harta benda. Perjuangan Rasulullah ialah perjuangan untuk membawa manusia kepada Allah dan membina kehidupan manusia yang baik dunia dan akhirat, bukan nak bertuhan kepada harta benda. Jadi duduk situ lama duduk dalam kubur ni. Berapa lama? Wallahu alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maklumat awal, Nabi kata dalam satu hadis, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Al-qabru, kubur ni, awwalu manzilin, merupakan tempat kediaman yang pertama, min manazilil akhirah, daripada tempat-tempat kediaman akhirat. Jadi kita ni banyak lagi tempat kediaman ni. Ada berapa semua tadi? 7 tempat. Ada 7 tempat. Jadi kubur ni kira siri pertama akhirat. Tempat kediaman yang pertama hak dalam siri akhirat, hak siri terakhir. Akhirat ni mana hak akhir lah. Dunia ni hak awal. Fa in naja minhu, siapa jika sekiranya seseorang itu selamat dalam kubur ni daripada azab kubur dan sebagainya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka lepas pada kubur ni lebih mudah dan lebih senang daripada kubur lagi. Kalau dia selamat dalam kubur, selamat daripada soal muka nakir, selamat daripada azab kubur, selamat daripada ancaman-ancaman dalam kubur,
maka lepas pada kubur lebih senang dan lebih mudah lagi. Jadi kau senang. Ini maklumat awal Ini maklumat awal supaya kita beringat. Wa illam yanju minhu, dan jika seseorang itu tidak selamat dalam kubur, maknanya dalam kubur ni seamukan akhir tak selesai, tak boleh nak jawab. Azab kubur pun kena, dan banyak lagi ancaman-ancaman dalam kubur pun tak selamat. Fama ba'dahu asyaddu, maka lepas pada kubur lebih teruk lagi. Dan satu lagi Rasulullah bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu, aku tidak pernah tengok lagi satu pemandangan yang ngeri. Atas dunia ni gap nama kita tengok benda ngeri. Benda ngeri macam aksiden ke kan? Aksiden ke, tanah runtuh ke, ataupun berlaku macam-macam benda yang menyebabkan kita serius tengok kan? Kita serius tengok. Gap nama paling kita serius tengok atas dunia ni, Nabi kata wal qabru afza'u minhu, dan dalam kubur tu lebih serius daripada tu lagi, lebih dahsyat dan lebih teruk lagi. Lebih dahsyat dan lebih teruk lagi. Anda nak ambil maklumat sikit daripada hadis Nabi ni. Satu lagi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inna ahadakum, sesungguhnya seorang kamu, idza mata, apabila dia sudah mati dan sudah berada dalam kubur, urida alaihi maq'aduhu, maka dia sudah diperlihatkan. Dia sudah diperlihatkan maq'aduhu, tentang kehidupannya ataupun kedudukannya, bil ghadati wal ashish, di waktu petang, di waktu pagi dan di waktu petang. Maknanya dalam kubur tu Tuhan buka dah. Buka tengok, dia boleh tengok dah tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. In kana min ahli jannah, kalau dia ni daripada calon syurga, ahli syurga, famin ahli jannah, maka dia boleh tengoklah gapo nama tempat duduk dia dalam syurga. Dia buka selalu. Walaupun dia tak boleh masuk syurga lagi, tapi dia boleh tengok dah barang yang akan berlaku dalam masa depan dia di syurga nanti. Wa in kana min ahli nar, kalau dia ni ahli neraka, calon neraka, famin ahli nar, maka dia boleh tengok dah gapo yang akan berlaku atas dia. Dan neraka tu. Fa yuqalu hadza maq'aduka, dikata inilah kedudukan kamu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sehingga engkau dibangkit oleh Allah daripada kubur hari kiamat nanti, kamu akan pergi situlah. Kamu akan pergi situ. Jadi Allah Ta'ala boleh tengok petang lagi. Allah Ta'ala boleh tengok petang lagi, sama ada dia ni, kalau dia calon syurga, maka dia boleh tengok syurga. Jadi maknanya itulah dia maklumat awal yang kita dapat daripada kubur ni. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ambil sikit lagi maklumat daripada Nabi. Maklumat daripada Nabi ni bukan maklumat macam surat khabar ni. Apabila mayat tu dimasukkan dalam kubur, innal mayyit, sesungguhnya mayat, yasma'u, dia akan dengar, khafqa ni'alihim, dia akan dengar suara tapak kasut. Suara tapak kasut orang di atas dia kubur. Iza wallau mudbirin, apabila orang-orang ngata kubur tu patah balik ke rumah masing-masing. Hina yuqalu lahu, ketika itu dikatakan kepadanya, ya hadza man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuk, siapa agamamu? Apa agamamu? Wa ma nabiyyuk,
dan siapa nabimu. Itu soal muka nakir lah pula je. Itu soal muka nakir. Jadi rekah ceritanya, bab panjang hadis ni. Rekah ceritanya apabila dia tanya orang mukmin, maka orang mukmin semua boleh jawab. Orang mukmin semua boleh jawab. Maka dia punya muka nakir kata, kamu duduklah berehat. Duduklah berehat dalam kubur ni, dan tidurlah kamu dalam kubur ini seperti orang baru kahwin tidur. Orang baru menikah tidur lah, ke mana kena? Maknanya dia tidur tu sebentar ya. Kemudian akan berlakulah kiamat. Kemudian apabila tanya orang kafir, tanya orang munafik, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Apabila dia tak boleh jawab, dia tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Rekah ceritanya, summa yadribu bimitraqatin min hadid. Lalu malaikat ini dia katak pukul dia dengan satu tuku daripada besi, darbatan, sekali tuku baina uzunaihi, di antara dua telinga dia, bahagian atas kepala di antara dua telinga. Lalu bertepiklah dia sakit, payasihu sayhatan, melaunlah dia kerana sakit, yasma'uha man yalihi, maka semua pakak dengar belaka hak sekitar kubur tu, natal ke pokok kayu ke semua, illa siqalain, malaikat jin dan manusia saja tak boleh dengar. Hak lain semua dengar. Tu. Ini satu maklumat awal daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Banyak lagi lah maklumat-maklumat dalam kubur ni. Jadi tuan-tuan semua, oleh kerana kubur ni tempat kita akan sapa, jadi patut benar kita baca maklumat-maklumat dalam kubur ni. Satu lagi hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innal mayyit idza wudi'a fi qabri. Mayat ni apabila dia letak dalam kubur, innahu yasma'u khafqan alihim, dia dengar tapak kasut, tapak selipar, hina yuwalluna mudbirin, semasa orang tinggal balik. Kesik lah, berasa kesik gitu. Orang pakat tinggal balik belakang kan. Kita duduk sorang dalam kubur, dia dengar tapak kaki, tapak kasut, popah, tinggal balik. Berasa orang dah agak-agak. Kesik dah. Kesik Tuhan lah punya tahu. Fa in kana mu'minan, kalau dia ni seorang mukmin, kanatis salah inda ra'sihi, maka semaya ni duduk di sebelah kepalanya. Semaya hak kita duduk semaya fardu ke semaya sunat ke, Tuhan tak sebelah balik kepala. Wa kana siyamu an yaminih, dan puasa pula duduk balik kanan. Puasa fardu, puasa sunat ke apa, Tuhan tak balik kanan. Wa kanatiz zakah an shimalih, dan zakat pula Tuhan tak balik kiri. Sebab tu zakat ni kena pakai zakat harta, zakat peterah, semua sekali tu Tuhan tak balik kiri dia. Wa kana fi'lul khairat min as-sadaqah was-salah wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas inda rijlaihi. Ada pihak lain-lain kebajikan, sama ada sedekah ke, semaya sunat ke, dan benda yang baik kita buat atau kebaikan yang kita buat kepada manusia, hak yang dinilai dan diterima oleh Allah itu, Tuhan tak di sebelah ujung kaki. Tuhan tak sebelah ujung kaki. Payuta min qibali ra'sihi, apabila malaikat mari ikut sebelah balik kepala dia, bukan nakir mari ikut balik kepala, fataqulu salah ma qibali madkhal, semaya jawab, ikut balik kepala ni tak ada pintu masuk pintu masuk tak ada ke balik ni.
Fa summa yu'tamin ya an yamini, mari pula kau balik ke kanan. Fa yaqulu siya ma qibali madkhal. Puasa pula jawab, tak ada pintu masuk, tak ada jalan masuk kau balik ni. Summa yu'ta yasarihi, masuk pula kau balik kiri. Fataqulu zakah ma qibali madkhal, dia kata tak ada jalan kau balik ni. Summa yu'ta min qibali rijlaihi, lalu dimari pula kau balik sebelah kaki dia. Fa yaqulu fi'lul khairat, maka kebajikan, sedekah, benda-benda baik, benda kebaikan yang dia buat kepada manusia atas dunia dulu. Ma qibali madkhal, dia kata kau balik saya ni tak ada pintu masuk. Tak ada pintu masuk. Kemudian malaikat ni pun tidaklah tanya banyak sajalah. Tidak tanya banyak sebab dia ni ahli syurga dah, orang baik dah. Lalu kubur dia itu diluaskan seluas 70 zira'an. 70 zira'an mana? 70 hasta. Wa yunawwaru lahu fihi, dan dicerahkan dalam kubur itu dengan cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hadis-hadis yang kita baca secara ringkas lah, berkenaan dengan maklumat awal dalam kubur ni, supaya kita biasa tak terkejut nana. Lepas pada ni kita tak terkejut sangat lah, sebab kita tahu dah cerita-cerita ni. Lepas tu tuan-tuan semua, mudah sebut sama dah, Quraish ini pun juga akan bersama dengan kita dalam kubur. Sebab tu Nabi kata jangan lupa baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Sebab Nabi kata surah Al-Mulk ini merupakan penyelamat seseorang dalam kubur. Tolong baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis. Dan Nabi kita tidak akan tidur sehingga dia baca surah Al-Mulk. Dan digelar surah Al-Mulk ni sebagai surah penyelamat dalam kubur. Dan ada satu riwayat, di zaman Rasulullah ada sahabat gali satu lubang, tiba-tiba dia dengar dalam lubang itu suara baca surah Al-Mulk. Lalu dia terkejut, dan dia pun jumpa dengan Rasulullah SAW, menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah kata itulah dia surah Al-Tuah. Yang kamu duk gali itu adalah kubur, dan tuai kubur itu ialah ahli yang membaca surah Al-Mulk sepanjang hayatnya. Jangan lupa baca surah Al-Mulk. Ajar pada anak-anak, dia ajar kepada orang yang nak mati. Orang tak si mati itu tak salah, ikut dia lah. Kepada orang nak mati itu ajarlah. Orang tak si mati itu tak sahaja. Dan orang yang kurang ajar bab kubur ni makin tak habis lah. Orang yang kurang ajar bab kubur ni dia tak bersiap. Tak bersiap untuk hidup dalam kubur. Pengar yang kepak ni habis lah. Jadi pengar yang kepak ni lama. Sampai bila dia punya tempoh pengar kepak kehidupan dalam kubur ni? Sampailah kiamat. Oh lama. Kalau lah sekiranya mati hari ni, esok kiamat, boleh kira. Kalau mati hari ni, Allah tarikh kiamat tu nak berubah bila, dunia nak berubah bila, tak tahu. Kita pun tak tahu nak berubah bila-bila. Sah kalau nak berubah dunia, berubah parlimen pun tak tahu bila lagi. Sah kalau nak berubah dunia ni. Pas hari-hari, pas minggu-seminggu, pas bulan-sebulan kan, dah boleh jadi terbubah begitu saja. Tidak dibubah, dia terbubah, habis tempoh. Tak apalah tu. Tapi yang paling besar sekali, bubah dunia ni. Dunia ni tu bubah semua sekali. Masuklah kita dalam pengah hidup yang kelima. Akan masuk ke dalam siri atau pengah hidup yang kelima. Bermula daripada mana? Bermula daripada pembubaran yang pertama, terhamuk habis. Apabila sangkakala yang pertama disiup,
Oleh Israfil lagu mana benda wisir kiamat tu. Kita pun tak kerti nak royak. Tak. Kalau wisir kereta api tu kita tahu lah, dia siut kereta api apa bergerak lah kan. Ni wisir kiamat ni. Wisir kiamat ni siapa dia pegang? Malaikat Israfil. Apabila wisir kiamat ditiup kali yang pertama, maka seluruh dunia ni hancur dan meletup habislah. Hancur lebur habislah segala apa yang dipanggil dunia ni. Tamat riwayatlah dunia ni, dan binja-binja pun tak tahu pak mana habis licin habis. Kelantan pun hancur lebur, Malaysia tak tahu Malaysia berapa hancurlah, habislah riwayat dunia ni, sudah dibubarkan semua sekali. Wa nufikha fis sur. Apabila dunia hancur semua sekali, maka wisir yang kedua pula. Wisir yang kedua ditiup oleh Israfil. Wisir yang kedua ini ditiup, maka hidup semula manusia-manusia yang mati, orang-orang duduk dalam kubur semua dihidupkan semula. Hak ni orang kafir tak boleh percaya ni. Orang kafir zaman dulu ke, kafir zaman lah ni ke, kafir mana-mana bangsa ke, dia tak boleh percaya bagian ni. Dia hak tidak kafir pun ada juga duk ragu-ragu. Dia tidak kafir, dia orang Islam, tapi dia berasa percaya tak percaya dalam dua begitu je. Ada juga jenis lagu tu, hak munafik dan sebagainya. Wa nufikha fis sur, dan lagi apabila sampai saat yang ditentukan, nufikha ditiup fis sur. As-sur tu mana sangkakala. Wisir dia tu, sangkakala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, macam mana aku nak bermewah-mewah. Dia kata, macam mana aku nak bermewah-mewah dengan dunia ni, sedangkan wisir hak nak siuk tu duk mulut malaikat dah. Wisir tu sudah duk mulut dah ni, nak siuk dah. Apabila sangkakala atau wisir yang kedua ditiup, maka manusia semua dihidupkan semula. Zalika, ditiupkan sangkakala untuk menghidupkan semula makhluk-makhluk yang telah mati. Makhluk-makhluk yang telah mati dihidupkan semula, sama ada manusia, jin, semua sekali lah. Zalika, saat itulah, zalika ni saat itu, yaumul wa'id, ialah hari berlakunya al-wa'id, amaran yang telah diberikan. Hari hak Tuhan janji, di mana orang-orang deraka kepada Allah, orang yang kafir, orang munafik akan diambil tindakan oleh Allah dengan azab dan sebagainya, maka itu dipanggil yaumul wa'id. Dulu kamu duk cabar bila ini siapalah masanya. Wajaat, dan setelah itu datanglah kullu nafsin, tiap-tiap orang. Datanglah tiap-tiap orang. Pergi ke mana pula? Ini pengai yang keberapa ni? Start daripada tiup wisir yang kedua hidup semula ni, dia masuk pengai yang keberapa? Masuk pengai hidup yang kelima. Masuklah pengai hidup yang kelima, siri kehidupan yang kelima. Bermula dengan kiamat ni, kebangkitan semula ni. Agenda dia lagu mana? Agendanya antara lain ialah datanglah tiap-tiap orang tu kepada masa. Ja'at, telah datang kullu nafsin, tiap-tiap orang yang hidup tadi kepada masa. Gitu ma'aha, bersama dengan orang tu, disertai dengan dua malaikat escort, dua orang escort tiap-tiap orang. Sa'iqun, seorang tu sa'iq sebagai pemandu, sebagai pembawa orang tu kepada masyar, tunjuk jalan ke mana, pemandu untuk kepada masyar. Sebab pada masyar ni bukan ada signboard ke apa, bukan ada lebuh raya.
Bukan ada jalan sebab kita nak pergi Kuala Lumpur, tak ada signboard, tak ada berapa pun. Jadi malaikat tolong bawa orang ni menuju kepada mahsyar. Ini pengah hidup yang ke-5 nah. Wa syahid, dan seorang lagi malaikat juga, yang satu lagi syahid menjadi saksi kepada orang itu. Selama mana dia duduk atas dunia dulu, malaikat inilah yang menyaksikan apa yang dia buat dengan hati dia, dengan mata dia, dengan telinga dia, dengan harta benda dia, dengan tangan dia. Nah, semua sekali lah. Apa dia buat atas dunia ni, malaikat ni jadi saksi. Nak tipu tak boleh. Buatlah benda pelik-pelik tu. Rasuah kau berapa semua sekali. Dengan polis boleh tipu. Dengan SPRM boleh susu. Rasuah lan ini orang pakai kad. Orang pakai kad ya, bui kad ATM, rasuah ambil di luar negara. Tidak ambil dalam bank di dalam negara, takut orang tahu. Di Swiss bank, di Swiss bank atau di mana bank-bank yang memang orang tak boleh orang tak boleh apa nama tu, orang tak boleh tahu, wikat ya. Cocok saja kad tu. Jadi rasuah ni semakin moden dan semakin payah nak dikesan, sebab dia melibatkan Swiss bank dan bank-bank yang memang boleh dirahsiakan. Tapi nak rahsia daripada malaikat ni tak boleh. Malaikat ni akan jadi saksi. Awak beri rasuah siapa, cara lagu mana, buat maksiat ni, minum berapa, makan berapa, duduk mana, dengan siapa, semua ada rekod. Lebih pada SB lagi lebih pada special brand lagi. Laqad kunta, serta dikatakan kepadanya, kepada orang tadi, orang hak dibangkit dari kubur, dan tak kira ni hak jahat ke hak baik ke, semua kena pergi kepada mahsyar. Ini siri kehidupan yang kelima. Laqad kunta, serta dikatakan kepadanya, laqad kunta, demi sesungguhnya, kunta, engkau dulu di dunia, engkau di dunia dulu ni, fi ghaflah, berada dalam keadaan lala. Dulu awak lala benar, bab-bab ni tak cara benar, duk cara ke moga lain, duk cara ke makhluk Allah yang melalaikan. Gotulah mene ni, gotulah goni, hingga siapa tak cara dah masa depan kamu yang sangat mencabar ini. Memang dah orang kita tak apa cakna sangat sedang mati-mati ni. Masa depan hidup di akhirat, walaupun 99% akhirat yang sedang menunggu dia. Dunia ni 1% dah. Tapi ramai orang kita tak cakna. Hingga siapa dia cakna tak cakna tu, siapa seolah-olah dia tak mati, seolah dia tak mati. Dia hanya hak tua cara tua, hak muda cara muda. Hak tua tu pada dekat dengan ngorek dah umur dia. Duk lalas situ lagi. Duk fi ghaflah, dalam keadaan lala. Tak cakna. Itu mana malaikat kata, laqad kunta, awak dulu ni atas dunia dulu, fi ghaflatin min hadza, dalam keadaan lala akan perkara ni, akan hari ni. Tak cara sangat masa depan ni. Fakashafna, maka kami hapuskan kelalaian angka yang menyelubungi engkau itu. Asal mana ghita'aka tu, kelalaian yang menutup pemikiran kamu. Kelalaian yang menutup, ghita' tu mana penutupan, ghita' ni mana tutup, macam tutup puyuk tu lah. Lala ni tutup hatinya, tutup fikirannya, tutup ilmu. Kadang-kadang hak berilmu sendiri pun tertutup dengan lala dia tu. Lala dengan harta, lala dengan mene, lala dengan gotu, dengan guanim, lala dengan benda tak pakai kerja. Jadi tertuduh-tuduh, tak ingat ke akhirat. Allah terlupa, tertuduh-tuduh. Tertuduh-tuduh tu macam ritak lah tu. Tak khabar langsung walaupun benda ni benda serius. Malaikat kata, Tuhan kata, kami buka hakmu duk terlupa, duk lala, tertuduh-tuduh selama kini. Fabasarukal yaum, al-yauma mana tu pada hari ini, fabasaruka, pandanganmu pada hari ini
hadid tajam. Tajam itu mana apa? Pandanganmu tu jadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelas perkara-perkara hari akhirat. Lelah ni pandangan kita ni lemah. Nah, pandangan kita ni lemah. Sebab apa? Sebab mata biasa ni kan tak nampak akhirat, tak nampak syurga, tak nampak perkara tu, tak nampak perkara ni. Kena renung dengan fikir barulah nampak. Berdasar pada cahaya Quran, berdasar kepada cahaya hadis Nabi, dengan orang mengajar barulah kita nampak. Kalau baru nak tengok biasa tak nampak. Hari ni nampak dengan mata kepala sendiri. Mata kamu Tuhan petajam. Tuhan petajam mata Tuhan sampai nampak habis segala apa yang berlaku di akhirat. Dan mata pun jadi tajam. Pertama boleh nampak semua. Yang kedua jadi tajam, nampak belalak. Orang terkejut kan ke mana mata dia? Orang dia terkejut kan, terbelalak mata dia, tajam mata dia kerana terkejut. Jadi tajam mata tu kerana nampak semua sekali, kerana kekuatan Tuhan beri ke mata tu. So lepas tu tajam tu kerana duk tupu tengok terkejut pada benda-benda hak yang selama kini dia lah Allah. Mana? Allah begini mo nah. Duk gamak kau tak siapa begini mo. Inilah maklumat-maklumat awal yang surat khabar media masa tidak melaporkannya. Nah, hanya Quran saja ambil berat. Wa qala, dan berkatalah qarin. Qarin ini malaikat yang senantiasa ada bersama-samanya. Yang ini malaikat yang ditugaskan mencatat segala perkataan dan perbuatan. Mana qarin dia panggil? Kiraman katibin. Malaikat ahli kanan, malaikat ahli kiri dipanggil qarin. Apa makna qarin? Qarin ni makna teman yang senantiasa menemani kita. Duduklah mana pun dia ada. Itu makna qarin. Teman ataupun orang yang bersama dengan. Jadi malaikat ada digelar sebagai qarin. Hadza, inilah dia buku catatan iman dan amal. Maladaya, orang yang catatan iman dan amal, orang-orang yang terletak dalam jagaanku. Orang yang terletak dalam jagaanku, atid, siap sedia untuk dibicarakan. Segala laporan yang dibuat ready untuk di mahkamah, untuk dibawa ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, terkejut besarlah kita nyo. Kita duk gamak kau, kita hop kecek-kecek tu pakai hangus-hangus gitu je. Hok kita duk tengok tu gamak kau habis begitu je. Hok kita duk berasa, hok kita duk fikir, hok kita duk rancang, hok kita duk gotu gani duk buat macam-macam atas ni duk gamak kau habis begitu je. Tu sedap orang-orang politik sekular, politik sesak. Dia kata politik ni tak ada bercampur gaul dengan agama. Ni politik dia kata sekat ni tak ada kena-mengena dengan agama. Tunggu. Ni puak-puak sesak kecek ni. Jadi politik ni tak ada kena-mengena dengan agama. Jadi mereka tak catat politik ni. Tak catat lah bagi dia bakal. Wak kau sesak dia tu. Dah lah jahil sesak pula. Menafikan benda hak yang Allah Ta'ala sebut. Tak ada ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ayat 18 tu. Tak ada sepatah perkataan, tak ada satu benda yang kita bercakap, kita buat, semua disambut oleh raqib atid belaka. Tak terlepas dan tidak tak hangus, tidak punah, semua dicatat belaka. Nak nafi ayat ni dalam bab politik ke, bab ekonomi ke, bab undang-undang ke, bab pentadbiran ke, bab pemerintahan ke, pengurusan ke, keuangan ke, gapo ke, semua dicatat. Seluruh rakyat Malaysia, seluruh pemimpin Malaysia, seluruh raja, tak kira siapa. Ayat ni kena belaka. Bapa kita duk kata politik tak ada kena dengan agama, tak sedar kira dengan agama dan sebagainya. Awak ni orang Islam ke? Kalau tidak Islam mudah fikir pula.
Mereka kata semua buku aku catat ni ready, sedia untuk dibawa ke mahkamah. Boleh bercara bila-bila masa saja. Itulah dia pengayang ke berapa? Pengayang ke dalam kubur pengayang kelima dah. Ini pada masa ni pengayang kena. Pengayang ketujuh ialah bercara di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba ingat molek. Pengar pertama alam roh, pengar kedua perut ibu, pengar ketiga dunia, pengar keempat dalam kubur, pengar kena pada mahsyar, pengar kelima daripada mahsyar dah. Pengar kena mahkamah. Inilah malaikat kata semua kes ni, segala kerjaan manusia ni akan dibawa ke mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata tiap-tiap orang itu ada 99 fail. 99 fail akan dibawa ke mahkamah Allah Ta'ala, akan dibicarakan. Cara punya bercara, maka lama lah bercara. Itu pengayang ke berapa? Ya kena. Pengah hidup ya kena bercara di mahkamah. Nak boleh selesai juga, ya Allah Tuhan punya tahu. Kecuali orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Orang yang masuk syurga tanpa hisab ada 70,000. 70,000 orang daripada umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab. Orang ni tak dibawa ke mahkamah, pakai terus ke syurga. Kita ada bahasa ada kedok dalam senarai 70,000 tu. Sebab duk tengok-tengok sifat payah kat lah nak masuk dalam tu. Tapi kita boleh mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ni ke dalam golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Boleh mohon lah. Tuhan nak terima tak terima tu, boleh lah. Tuan-tuan mohon tak sebelum pada ni? Buatlah permohonan tu. Allah, puak kita negara nak isi barang pemalas. Lagi pun doa ni mohon dengan Tuhan, tak ada kena barang berapa. Akak tangan gerak mulut sikit kak, jalan lah tu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosa aku, kecil besar, lahir batin, dan masuklah aku ni ke dalam syurga tanpa hisab. Ataupun hasibni hisaban yasira, paling tidak ya Allah hisabkanlah aku ni dengan hisab yang sedikit. Rasulullah pernah menceritakan, Rasulullah kata, kalau nak tahu orang itu syurga ke neraka, tengok dia hisab pun boleh cek dah. Kalau periksa cek sikit-sikit je, periksa tu geng-geng je, itu dia ahli syurga. Periksa sikit-sikit lah. Apa? Sebab dia ada audit dah, atas dunia dia audit dah akaun dia tu. Dia audit, dia bertaubat, dia selesai di luar mahkamah kan. Dia bertaubat lah, dia bergotu lah, dia bergoni, selesai dari luar mahkamah. Jadi akaun dia tu comel dah. Jadi cek-cek sikit pun, sikit lah. Tapi kalau dia ni tak pernah audit ni atas dunia ni, tak pernah cek nak akaun hidup dia, tak pernah bertaubat nah, tak pernah selesai di luar mahkamah, tak mengguna kemudahan bertaubat untuk nak selesai di luar mahkamah, maka tak habis lah. Nabi kata siapa-siapa yang diperiksa, dihisab dengan teruk, dihisab dengan banyak, sah neraka dah kata. Kekal tak kekal tu tengok kapit Islam lah. Jadi pengayang ke akhir sekali ialah masuk syurga lah oleh calon syurga, dan masuk neraka lah oleh calon neraka. Itu pengah akhir. Dan pengah akhir ni tidak berakhir lagi. Siapa bila-bila. Kalau tak ada, kira ada akhir dah. Kalau dalam kubur start daripada mati sampai kiamat kan. Tapi syurga neraka ni sampai bila-bila. Setelah tiap-tiap orang dibicarakan, setiap cara semua sekali, Allah Ta'ala berfirman kepada kedua malaikat yang menjadi pembawa dan saksi itu. Ini putuslah ni. Setelah cara punya cara, diputuskan ahli syurga masuk syurga dan ahli neraka masuk neraka.
Ahli neraka ni Tuhan kata mana? Alqiyah. Dia arah pada malaikat, alqiyah. Lemparlah oleh kamu berdua. Lempar. Bukan letak kokoh dah. Lempar deng. Lempar tu pun tak mudah dah. Nah, bukan rendah-rendah neraka ni. Bukannya rendah-rendah neraka ni. Bukan taha-taha. Lempar daripada tempat yang tinggi. Lempar tu pun satu penyiasat dah. Lemparlah kedua kamu berdua ke dalam neraka. Fi jahannam, ke dalam neraka. Siapa dia? Kulla, tiap-tiap kafarin anid, tiap-tiap orang yang kafir, yang anid, yang kerah kepala. Anid tu tak tanda sikit lah. Anid asal mana anid ni hak degil. Jadi kafir terus menerus kekufurannya. Mana dia duk bertahan kafir dia tu sampai mati. Degil dia dengan kafir dia tu sampai mati. Royaklah berapa pula. Itu mana anid. Anid ni mana degil dia kerah kepala. Hak kafir-kafir hak degil kerah kepala ni, lepas masuk dalam neraka. Itu sifat kafir. Sifat kafir ni dia kerah kepala. Tak sih terima kebenaran. Royaklah berapa pun tak akan terima kebenaran. Hak Islam pun ada juga, walaupun dia tidak kafir tapi kerah kepala. Ada juga. Lagi sifat kafir ni pula, sifat kafir hak Tuhan suruh tahu dalam neraka ni, manna'in lil khair, yang sangat-sangat menghalang segala jenis kebaikan. Duk halal orang nak buat kebaikan. Duk halal orang nak buat Islam. Jalan tu. Orang nak buat Islam, orang nak buat kebaikan, orang nak buat benda hak Islam suruh tu, dialah penghalang. Mana ni mana? Dia orang yang sangat-sangat menghalang segala jenis kebaikan orang lain nak buat. Dah lah dia tak buat, dia halal pula orang lain. Ini sifat orang kafir yang menjadi calon neraka. Catat bawah tu, kebaikan ni yang meliputi perkembangan Islam, pemberian zakat dan lain-lain. Dia kebaikan ni banyak dalam Islam ni. Kebaikan, kebajikan ni banyak. Kebajikan yang paling besar sekali, kebaikan yang paling tinggi sekali ialah Islam tu sendiri. Islam tu sendiri. Siapa-siapa yang menghalang orang nak buat Islam, mana dia adalah manna'in lil khair. Dia adalah penghalang. Dan dia ni sifat manna'il khair ni, orang yang sangat menghalang nak buat kebaikan, nak buat Islam, maka orang ni adalah orang kafir sebenarnya. Patutnya dah orang nak buat Islam, sokong nama kita orang Islam. Tidak kata kan? Orang nak buat Islam, orang nak jalan Islam, nak melaksanakan Islam, sokonglah. Terutama dalam undang-undang jenayah. Sebab di Malaysia ni, undang-undang keluarga kita di Mahkamah Syariah, okeylah, boleh kira dah. Walaupun mengikut Profesor Dr. Datuk Mahmud Zuhdi, dalam satu tesis PhD dia, membaca tesis PhD itu, dia kata Mahkamah Syariah sendiri pun masih lagi tak tercapai undang-undang Islam di Mahkamah Syariah. Tak sapa dia punya maqasid, tujuan undang-undang itu tak sapa. Nama yang Mahkamah Syariah, tapi tak sapa. Tak ada kuasa nak melaksanakan Islam. Ni kita 55 tahun dah merdeka ni. 55 tahun dah merdeka, undang-undang Mahkamah Syariah pun tak selesai. Mahkamah hak bersyarah tu sedap lah. Ada hak bersyarah mana baru ni. Dia kata bui kita meretah sekali je. Hari ni kita meretah, esok pasal benjar selesai. Oi, hebat ni. Hari ni kita meretah, esok pasal benjar selesai. Pasal benjar selesai dan PKP duk buat dah lalu ni. Baru ni ada masalah sikit hak tanah.
Ni, sekarang PKB sudah selesai dah bah tanah tu. Kalau dia tak selesai pun nak selesai dah. Tapi nak royaknya begitu nah. Lepas tu hak tak selesai ni ke mana? Tak ke pasal Binjai nak selesainya, hak lain. Getak yang baru nak siap tu, Amum hadir mesyuarat PKB hari Rabu baru ni, flyover hak Jabatan Sultan Yahya itu sudah getak dah. Bapa getak? Pasal besi yang diguna tu tidak mengikut spek asal, tak padan dengan ring dia, tak cukup saya. Pasal JKR kena itu semula adalah lagu mana, sebab tu tak buka lagi flyover tu. Jadi pihak MPKB akan panggil pihak kontraktor dan betul hamba salah seorang daripada wakil rakyat duduk dalam jawatan sepenuh tu akan panggil kontraktor nak tanya apa jadi getak ni. Tak ada guna bergetak dah. Bimbang takut guna-guna gotoh kan, makan tak habis lah. Itu semua masuk dari buku Melekat belakang tu. Melekat catat belakang tu. Apa yang berlaku tu. Undang-undang Islam ni tuan-tuan semua, undang-undang jenayah Islam, orang panggil hak kita panggil hudud-hudud tu, sebahagian kecil baru tu. Undang-undang jenayah Islam ni besar lagi. Nah, tapi hudud ini hak Allah. Undang-undang jenayah manusia, undang-undang jenayah ni dia ada banyak, ada hak takzir. Takzir ni tu habis kuasa kau kerajaan. Boleh buat undang-undang mengikut kaedah-kaedah tertentu. Tapi hudud ni hak Allah. Tak boleh siapa dia cabar. Tak boleh siapa dia capur tangan. Ini hak Allah. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai kiamat, ini hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga sendiri. Dan tanggungjawab kena buat hudud ni kerajaan pusat sebenarnya. Kerajaan pusat yang kena wajib sebab dia yang merintah, dia yang ada kuasa segala-galanya. Dia kena tukar undang-undang hak sesat, undang-undang Inggeris, undang-undang hak tak betul tu kena tukar dengan undang-undang Islam. Sebab negeri ni negeri Islam dan perlembagaan menyebut Islam adalah agama rasmi negara ni. Agama Malaysia ni Islam. Apa yang kita tak boleh amal undang-undang Islam? Apa yang kita tak amal undang-undang syirik tu je? Meletakkan undang-undang orang putih lebih tinggi pada undang-undang Islam, itu adalah syirik, namanya syirik nasional. Man ittaba'a ghaira manhajillah faqad asyrak. Siapa-siapa ikut undang-undang yang lain daripada Allah, maka dia adalah syirik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang merintah tak ikut undang-undang Islam, dia adalah orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Orang yang merintah tak ikut Islam, dia adalah orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa dia merintah tak ikut Islam, dia orang fasik. Tiga-tiga tu tengok keadaan lagu mana. Tak kena cara, jadi kafir. Kalau ingin sikit, zalim. Orang ingin sikit lagi, fasik. Tengok keadaan. Tapi kalau menak dia menghalang, habis. Tanggungjawab dia kena buat bagaimana? 55 tahun seluruh rakyat Malaysia berdosa kerana tidak melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak zaman penjajahan masa duduk buah orang putih tak ada arah, mereka tak ada kuasa. 55 tahun setelah merdeka, tak degih bagian ni duduk mana? Orang-orang alim, mufti dan sebagainya senyadik tak kata apa. Bagian ni bagian syirik, bukan bagian main-main. Lain asyrakta, wahai Muhammad, kalau kamu melakukan syirik, layah batanna amal, hancur musnah amalan kamu. Nak duduk mana? Syirik nasional, pakat duduk dia belakang apa? Dan menjadi mana'ilil khair, jadi penghalang pula. Orang nak buat kata halal, kau tu buat kata halal, halal kita jadi penghalang. Sedangkan penghalang ni sifat orang kafir, bukan sifat orang Islam. Dan sifat calon neraka. Itu mana'il khair. Khair yang paling utama sekali ialah Islam. Lepas tu dia ada tertib dia turun bawah tu. Hak kebajikan lebih kurang tu, hak kebajikan berah bagi berah berapa tu, hak nombor berapa dah. Jalan raya berapa tu, nombor berapa dah. Nah, kebajikan juga tu pun. Nah, pembangunan pun kebajikan juga. Tapi Islam itulah kebajikan hak nombor satu, sebab Islam ni untuk dunia dan akhirat sekali. Pembangunan jalan raya kau gotu goni tu memang kebaikan juga.
Tapi hak tu nombor hak dia dah tu. Nombor hak dia dah. So lagi sifat orang yang disuruh masuk neraka ni mu'tadin. Dia juga bukan setakat penghalal kebaikan orang nak buat kebaikan dia halal. Nah, kecek Islam sikit kena tukar lalu. Pakai piyah kena tukar. Pasal baung Islam. Ada seorang pengarah, pegawai dia masuk pakai piyah, hambak tubik. Tak boleh masuk pejabat kerana pakai piyah. Siapa begitu mau benci kau piyah? Apa? Sebab ada berkaitan dengan Islam. Pakai topi tak apa. Kalau pakai topi tak apa, sebab topi ni dia orang minat, orang barat tu. Kalau piyah tak boleh, piyah serba tak boleh, anti benar. Itu semua mu'tadin, melampau namanya. Yang mana dia penghalal kebaikan, penghalal Islam, penghalal orang nak buat Islam, penghalal orang yang jual Islam. Dengan macam-macam, dipenjara, dibunuh, dihalal dan macam-macam lagi. Kalau kita tengok di Timur Tengah lagi teruk, di dunia Islam lagi teruk. Ulama kena bunuh, kena cabut kuku. Kuku ni cabut, kuku dalam penjara. Macam Zainab Ghazali seorang perempuan pejuang Islam, ditangkap masuk jail, nyelepah anjing hok ganah tu. Anjing ganah dia pelapar, dia lepas masuk sekali kerja dengan suruh kekoh Zainab tu. Tapi anjing dia kena Tuhan. Zainab ni siapa dia? Kekasih Allah. Anjing tak buat apa-apa pun. Anjing yang ganah yang lapar tu tak buat apa satu. Sebab dia kena siapa itu Allah. Ini orang kerja dengan Allah. Siapa begitu mau? Sekarang Mubarak sudah jatuh, duk lejeh dah lah ni. Duk sombong selama kini, duk halal Islam selama kini, duk bunuh orang selama kini, sekarang duk dah lejeh, tunggu neraka bila-bila masa saja. Itu orang Islam tu, orang Islam. Mu'tadim dia adalah pelampau. Mu'tadim ni melampau. Kerana benci berdoa ke Islam, dia jadi melampau. Ni walaupun sifat ni sifat asalnya orang kafir. Tapi sifat orang kafir ni berjakit mari pada orang Islam. Ia mengaku Islam, ia munafik dan sebagainya. Murid yang melanggar hukum Islam, murid lagi dia ragu-ragu akan kebenaran. Bukan saja dia ragu, dia pula duk ragu orang, duk meragukan orang lain. Kalau Islam dibuat di Malaysia, Islam ni akan menghalang kemajuan negara, akan memundurkan negara, akan jadi huru-hara, jadi begitu, jadi begini. Meragu-ragukan. Ni. Ini semua sifat-sifat orang calon neraka belaka tu. Hak Tuhan kata, campur dia masuk dalam neraka. Dialah duk meragu-ragukan orang terhadap Islam. Orang nak buat Islam, duk ragu-ragukan. Patut dia kena sokong nak kerja Islam, dia kerja semua orang Islam. Dan negara kita ni negara yang beragama Islam. Dalam pelbagai sebut Islam sebagai agama negara. Apa yang kita duk halal? Benda sah, benda legal. Dia juga allazi ja'ala ma'allah, yang mengadakan bersama Allah, yang mengadakan dia duk mengada-ngada Tuhan yang lain pada Allah. Ilahan akhar, sembahan. Ilahan ni mana benda hak dia duk sembah, hak dia duk taat, hak dia duk takut, hak dia duk harap, hak dia duk hormat, itu mana ilah. Ada benda lain yang dia duk dipertuhankan, akhar yang lain selain daripada Allah. Termasuklah penjajah. Penjajah menjadi ilahan akhar. Orang-orang tertentu, pemimpin tertentu, duk sanjung, duk takut ke orang lebih daripada Allah Ta'ala. Itu jadi ilahan akhar juga. Duk taat kepada orang ni, duk taat kepada puak ni, duk taat kepada penjajah lebih daripada Allah Ta'ala. Itu juga dipanggil ilahan akhar. Walaupun ayat dalam konteks zaman dulu, tapi dalam konteks zaman kita sekarang ni, kita kena faham manusia sudah bertuhan kepada yang lain daripada Allah tu cukup banyak.
Walaupun dia mengaku bertuhan kepada Allah, tapi dia tak taat kepada Allah, dia taat kepada Tuhan-Tuhan hak dia duk lantik. Fa'alqiyahu, maka lemparlah oleh kamu berdua fil azabis syadid, ke dalam azab seksa yang seberat-beratnya. Padai dengan muka dia tu. Padai dengan muka. Dia nak melampau, duk halal orang nak buat kebaikan. Bukan setakat halal, biasanya bunuh, nya penjara, nya gotu, nya begini, hang siapa. Orang takut habis. Dia juga muqtadir, melampau, tak pada-pada ni nah. Langgar hukum Tuhan tu. Murid duk meragu-ragu orang lain pula, jenayahnya berat, dan mensyiriki Allah, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Nah, menjadikan kerajaan sebagai Tuhan. Seolah kerajaan lah duk beri rezeki kepada rakyat. Dia mensyiriki Allah dengan kerajaan pula. Sebagaimana rakyat Firaun dulu duk mensyiriki Allah dengan kerajaan Firaun. Dan Firaun pun ajar rakyat dia, suruh berasa rakyat Mesir ni Firaun lah duk beri rezeki, Firaun lah hidup-hidup. Kalau tak ada Firaun, rakyat Mesir tak boleh nak hidup. Firaun berjaya menakutkan rakyatnya kepada kerajaan, dan Firaun berjaya mensyirikkan rakyatnya dengan kerajaan, mensyirikkan Allah dengan kerajaan. Hingga siapa rakyat takut ke kerajaan lebih daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakhshawna an-nasa ka khasyatillah, mereka itu takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Allah. Itu syirik dalam bab takut. Kalau bunyi manusia merik, tapi kalau bunyi Islam, bunyi baik, tak ada merik mana. Nah, bunyi Allah tak ada merik mana. Semasa dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu, semasa lempar masuk neraka jahanam tu, ia mendakwa. Siapa dia hak kena lempar tu? Dia mendakwa bahawa syaitan lah ia menjadikan dia sesat. Oh, dia jahat ke syaitan. Oh, syaitan ni. Pada saat itu qala qarinuhu, syaitan yang senantiasa menyertainya di dunia dulu, syaitan hak dia jadi penasihat dia, syaitan hak dia ada taat, hak syaitan hak dia ada mensyiriki Allah dengan syaitan ni, dia kata mana? Syaitan tak mengaku. Dia ada jahat syaitan. Syaitan jawab pula, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma atghaituhu, aku tidak menyesatkannya. Syaitan kata aku tak menyesatkan dia, walakin kana fi dalalin ba'id, tetapi sememang dia sendiri berada dalam kesesatan, fi dalalin ba'id, dalam kesesatan yang jauh terpesong. Syaitan kata mudah tak mengaku kakak ni. Nah, tapi dia jahat. Jadi sama-sama jahat lah kan. Ya kamu duduk hasut dia tu pun jahat juga. Tapi syaitan tak mengaku. Syaitan tak mengaku masuk neraka ni kih dia. Sebab dia kata dia sesat dah. Nah, dia sesat dah dan dia mencari jalan sesat. Cuma syaitan tu jo tambah ya. Jo nasihat ya. Syaitan mengadu kepada Allah. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala berfirman, la takhtasimu, janganlah kamu duk balah lagi daripada aku. La takhtasimu, jangan kamu duk balah ladaya daripada aku. Wa qad qaddamtu, mana tak ada faedah duk balah pada masa aku buat keputusan di mahkamah ni. Padahal aku telah qaddamtu, padahal kamu telah sedia mengetahui. Qaddamtu, aku dulunya telah beri kepada kamu, ilaikum, untuk kepada kamu, bil wa'id, aku dulu telah memberi amaran akan kamu akan menyeksa orang-orang yang bersalah dan orang-orang yang deraka. Aku ayat dah ke dulu. Nah, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata mu tak seduk balas depan aku lah. Aku ayat dah ke atas dunia dulu. Siapa dia deraka kat aku, siapa dia tak dengar kata aku, maka aku akan berbuat neraka. Ma yubaddalul qaul, keputusanku itu tidak akan diubah. Ma yubaddal itu tidak diubah. Al qaul mana keputusan. Keputusan siapa dia taat syurga, siapa dia neraka tidak akan diubah ladaya di sisiku. Nah, keputusanku itu tidak akan diubah atau ditukar ganti. Wa ma ana bizallamin lil abid, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim
terhadap hamba-hambaku. Tak zalim. Keputusan ni keputusan yang muktamad, yang maha adil. Peringatkanlah kepada manusia. Ingat kepada nama. Ingat kepada soal neraka syurga ni. Sebab ini adalah masa depan yang sedang menunggu manusia. Allah Ta'ala cerita bab neraka ni satu masa yauma yanaqul, akan peringatkanlah kepada manusia pada satu hari aku akan tanya. Akan hari kami bertanya. Tanya siapa? Li jahannam kepada neraka. Tuhan tanya neraka, padahal Tuhan tahu dah tempat duduk dalam neraka ni banyak mana, kursi banyak mana, dia tahu belakang dah, kediaman boleh muat banyak mana. Tuhan tahu belakang dah, tapi sengaja nak beritahu kepada manusia. Tuhan tanya neraka, halim talati, adakah engkau ni sudah penuh neraka? Tuhan tanya neraka, hei neraka, penuh dah kamu ni, tak boleh masuk neraka kalau ada lagi orang nak masuk neraka ni. Wa taqul, neraka menjawab, hal mim mazid, ada nak tambah lagi ke? Neraka jawab. Tuhan tanya, ada tempat lagi ke? Neraka jawab, ada nak tambah lagi ke? Maknanya kalau nak tambah lagi, pandai-pandai lah kita ejah ya. Itu nak rayaknya neraka ni makhluk hidup boleh berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah dia Allah. Dan maklumat awal kepada kita semua, itulah kita ni ada 7 pengah kehidupan. Ingat balik ni. Nombor 1 di alam roh, nombor 2 dalam perut ibu, nombor 3 di alam dunia ini, pengah keempat di alam kubur, pengah kelima daripada mahsyar, pengah keenam di mahkamah Allah Ta'ala, dan pengah yang ketujuh yang terakhir syurga dan neraka. Tuan-tuan semua, kalau nak royak semula tu boleh ke tak? Hak amal royak tadi nak royak semula ke orang lain, boleh ke tak? Untuk dakwah pada orang lain pula. Jadi tuan-tuan kena sapa ke orang lain. Kalau tak boleh sapa, berasa air tak boleh nak ajar orang lain, lala ni boleh kita berdakwah, beli CD, dah wi orang lain. Beli CD, wi orang ni, wi. Dan ada seorang, beberapa orang ditanya mah tu, anak dia duduk di Kuala Lumpur. Nah, dia tak, anak dia ni tak ikut kuliah di Kota Baru lah, dia duduk Kuala Lumpur. Dia beli CD ni hantar ke anak-anak dia di Kuala Lumpur. Sebab dia nak mengajar CD, dia tak kerti. Nah, dia nak mengajar sedih, hak dia dengar, hak dia dengar kita royak ni, dia nak royak semula, dia tak erti. Lah ni kemudahan banyak. CD ada kepada beli CD atas kepada orang-orang hak tertentu supaya juga dapat maklumat, dapat ilmu. CD berapa sen lah ni sebagai sedekah jariah untuk membantu anak-anak kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang tak dapat maklumat dalam bab ni. Nah, wallahu alam. Yang baik semua daripada Allah, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri kami sendiri. Meminta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami lahir dan batin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa masyarakat kami, dan dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup, dan juga umat Islam yang akan datang selepas kami hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka bismikal a'la al-a'azi al-ajalil akram wa nas'aluka bil azimil a'zam. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami supaya kami dapat beramal dengan apa yang kami belajar pada hari ini. Tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Hidupkanlah kami dengan Al-Quran dan matikanlah kami ini dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin kami di dunia ini dan pembela kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat meneruskan perjuangan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan supaya kami dapat mengikutinya,
dan mempertahankannya. Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan supaya kami dapat menjauhinya. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami ini hati yang menyukai apa yang disukai oleh Engkau dan membenci apa yang dibenci oleh Engkau. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati-hati kami ini condong kepada kezaliman dan juga orang-orang yang zalim. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mencipta kami dan mengenali kami, jadikanlah kami ini dapat mengenali Engkau lebih daripada segala-galanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sedarkanlah hati-hati kami ini akan kewujudan Engkau dan segala apa yang ada pada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik pada kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa berbuat baik sebagaimana yang Engkau kehendaki. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mengingati kami dan tak pernah melupai kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa mengingati Engkau dan tidak melupai Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa bersama dengan kami, jadikanlah hati-hati kami ini senantiasa bersama dengan Engkau di mana saja kami berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau senantiasa mendengar, melihat dan memantau segala gerak-gerik kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa sedar akan penglihatan Engkau, pendengaran Engkau, pemantauan Engkau, dan jadikanlah kami ini hamba-Mu yang senantiasa bertakwa di mana saja kami berada. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang memberi manfaat, iman yang mendalam, rezeki yang halal, anak yang saleh, keturunan yang baik, perniagaan yang berjaya, kehidupan yang penuh berkat. Ya Allah, bukakanlah segala pintu keberkatan, kebaikan, kekayaan, kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, tutupkanlah segala pintu keburukan dan apa saja yang menyusahkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sajalah yang mengetahui segala apa yang Engkau telah takdirkan kepada kami. Ya Allah, kami pohonkan kepada-Mu, semoga Engkau takdirkan kepada kami dengan takdir yang baik. Ya Allah, jadikanlah semua takdir itu adalah baik. Jika Engkau telah mentakdirkan kepada kami suatu takdir yang tidak baik, maka kami memohon dengan kebesaran dan keagungan-Mu, semoga Engkau menukarkannya dengan takdir yang baik. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami, hajat keluarga kami, hajat masyarakat kami, hajat rakyat kami, dan juga orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat orang yang lemah di kalangan kami, orang yang sakit, anak-anak yatim, dan juga orang-orang yang berhajat kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa dan berkuasa menunaikan segala hajat hamba-hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat melakukan apa yang diperintah oleh Engkau dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Engkau dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya Allah, Engkau sajalah yang mengetahui berapa lama lagi kami akan berada di dunia ini. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari dunia ini sehingga kami telah berjaya menunaikan tanggungjawab kami sebagai hamba Engkau dan khalifah Engkau di bumi ini, dan sehingga kami dapat menyelesaikan masalah kami dengan manusia dan membayar segala hutang-hutang kami serta bertaubat kepada segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam dan matikanlah kami ini dengan Islam. Akhirilah hayat kami ini, ya Allah, dengan husnul khatimah dan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami berada di dalam kubur. Jadikanlah kubur kami itu salah satu taman dari taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami dapat menjawab semua soalan mungkar dan nakir. Ya Allah, ya Tuhan kami, temanilah kehidupan kami di dalam kubur sehingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semasa dunia ini dihancurkan segala-galanya. Selamatkanlah kami semasa kami dibangkit dari kubur menuju mahsyar. Selamatkanlah kami, ya Allah, semasa kami berada di padang mahsyar. Naungilah kami ini, ya Allah, dengan naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kami, dan naungan arasy Engkau. Ampunilah dosa kami dan maafkanlah segala kesilapan kami dan segala kelemahan diri kami semasa kami dihisab di mahkamah Engkau. Hisabkanlah kami ini, ya Allah, dengan hisab yang sedikit dan ringan. Berikanlah peluang kepada kami supaya kami dapat bertemu dengan pemimpin agung kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memperolehi syafaatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram,
Ya Hannanu Ya Mannan Ya Badi'as Samawati wal Ard. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya di dunia ini, berjaya di akhirat nanti, berjaya menerima keputusan amalan kami dengan tangan kanan, dan berjaya meminum minuman di kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa kami melalui titian sirat yang sangat menakut dan menggerunkan kami. Selamatkanlah kami ya Allah daripada neraka dan sebab-sebab yang membawa kami ke neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam syurga Engkau dan dapat bertemu dengan Engkau, serta dapat melihat wajah dan diri Engkau yang maha agung dan maha suci, serta memperolehi keredaan Engkau, kerahmatan Engkau dan keampunan Engkau sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, perkenankanlah segala permohonan kami, mustajabkanlah segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami, selesaikanlah segala masalah kami, bayarkanlah segala hutang kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, kuatkanlah segala kelemahan kami, sempurnakanlah segala kekurangan kami, jayakanlah segala usaha kami, lariskanlah perniagaan kami, satukanlah hati-hati kami, menangkanlah perjuangan kami dengan berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keramat Al-Quranul Karim, dan dengan berkat amalan kami yang paling ikhlas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.